Lepas tu, tepat 2 bulan selepas kejadian pembunuhan Martin Brown tadi, pada tarikh 31 Julai 1968, Mary Bell sekali lagi berkobar-kobar semangat dia untuk membunuh seorang lagi kanak-kanak lelaki yang berusia 3 tahun yang bernama Brian Howe atau Brian Howe. Dia bunuh budak yang berusia 3 tahun sedangkan dia tu baru umur 11 tahun. Ya Allah, faham tak? Macam mana dia bunuh budak ni? Mary Bell dan juga Norma sama-sama bermain dengan Brian Howe ni dekat taman. And then dia ajak Brian Howe ni, adik jom ikut kakak, kita pergi kat jalan hujung tu. And then kita pergi main kat sana. Kat sana tak ada orang, kat sana best. And then budak 3 tahun dia tahu apa, dia ikut je lah. Pak cakap pun boleh tentu boleh. Dia ikut cakap sampailah hujung sekali ada satu gudang kosong. Macam kilang dah terbengkalai, dah terbengkalai macam tu. And then masuk saja Brian Howe kat dalam tu, Mary Bell terus cekik Brian dengan kuatnya sampailah Brian Howe ni mati serta-merta dekat situ juga. Masa ni Norma ada dekat sebelah Mary Bell dan Norma memang dah cuak gila. Norma macam, hang buat apa tu Mary Bell? Hang buat apa tu? Budak ni dah tak bangun dah Mary Bell. Lepas tu Mary Bell cakap dekat Norma, hang diam lah. Syok tengoklah budak ni merau-rau. Best jom lah, hang nak join? Jom, best Dia macam mengajak-ajak pula Norma tu untuk bunuh sekali dengan dia. Budak ni psycho tau tak? Budak ni psycho. And then dia cekik. And then dia ambil batu besar yang ada dekat sekeliling dia tu. Dia ambil seketut. And then dia hancurkan alat kelamin Brian Howe tadi. Budak kecil, dia hancurkan alat kelamin Brian Howe. Dan lepas tu dia sorok mayat Brian Howe ni dekat kawasan berbatu-batu yang ada dekat kilang tu. And then dia berdua pun balik rumah. Lepas Norma dan juga Mary Bell balik rumah, benda ni tak tamat macam tu je. Mary Bell dia sendiri pergi seorang diri ke kilang tadi. Dia kiranya dia dah balik tu, dia pergi balik bawa gunting dan mayat Brian Howe tu dia hiris kecil-kecil dekat bahagian tangan, bahagian paha. Dia hiris dengan gunting tadi. Hiris dan bahagian dada dia Brian Howe tu dia tulis huruf M. Kiranya dia ukir huruf M sebagai tanda kali ni dia nak beritahu kat semua orang Mary Bell yang membunuh budak-budak tu semua. Dan dia sorok balik budak tadi, dia sorok balik Brian Howe dekat dalam tempat batu-batu tadi. And then dia balik rumah. Petang tu juga kakak Brian Howe ni datang jumpa Mary Bell. Mary, bukan hang tadi keluar dengan adik aku lah? Adik mana? Tak balik lagi sekarang? And then Mary Bell kata, saya tak tahu. Jom kakak, jom kita cari dia. Takutlah kan, bahaya sekarang ni. Dia yang buat betul, dia ajak kakak dia cari. Konon-konon nak berlakon lah kan. Dia pun cari. Lepas tu dia ajak Norma. Norma, jom kita ikut kakak Brian. Kita cari sekali Brian Howe. And then dia pun pergilah cari. Norma ni dalam hati dah takut dah ni, sebab dia saksikan benda apa yang berlaku kan. Yang peliknya masa ni memang Mary Bell ni dia nak nama dia diketahui tau. Dia bagi tahu dekat kakak Brian ni, dia kata, kakak, apa kata kita try dicek dekat kilang yang kat hujung sana tu. Kat situ kan macam tak ada orang. Tahu dia main dekat situ seorang-seorang. Ini kakak dia macam, tak mungkin lah. Norma pula dia macam, aduh bodoh lah dia ni. Dia kata suruh sorok. Lepas tu dia yang bagi tahu kata kilang tu. Lepas tu kakak dia pun okey, jom kita pergi. Mungkin lah dekat situ kan, kita lepas. Dia pun pergi cari and then tak jumpa. And then tiba-tiba Mary Bell bagi tahu dekat kakak Brian Howe, kakak, cuba cek dekat kawasan batu-batu yang dekat belakang tu. Saya rasa saya ternampak sesuatu dekat situ. Norma ni dalam hati betul-betul dah, Ya Allah, kenapa? Dia tak cakap lah Ya Allah kan. Dia macam, oh my god. And then bila polis pergi cek dekat kawasan batu-batu tu, memang nampak lah mayat Brian Howe yang berada dalam keadaan yang sangat ngeri dekat sebalik batu-batu tu. Jadi mayat Brian Howe ni pun dibawa untuk siasatan dan dibedah siasat untuk cek lah sebab apa kematian dia. Dan untuk menyiasat kes ni, polis siasat semua kanak-kanak ataupun semua orang yang duduk dekat kawasan perumahan tu. Dia pun macam pergi tanyalah, nampak tak Brian Howe ni main dengan siapa-siapa? Kenal tak orang siapa-siapa yang macam 2-3 hari ni orang yang tak dikenali masuk kawasan ni ke? And then
My time Maribel dengan Norma bersedia untuk melakukan kerana Norma bersedia untuk bekerjasama dengan polis untuk buat siasatan tu. Tapi Maribel ni pula dia macam, tak nak, saya tak tahu. Saya tak nak ikut siasatan, tak nak. And dia polis macam, macam je budak ni. Orang suruh main, orang nak tanya je pun, kenapa yang macam cuak sangat kan. And the polis pun cakap, tak adik, kita nak tanya je, bukannya nak buat apa-apa. And then last-last dia tengok Norma pergi, dia macam, okey lah, aku pun pilih, aku pun bagi tahu lah apa-apa yang patut kan. And then polis pun tanyalah, nampak tak siapa-siapa yang mencurigakan ke, atau siapa-siapa Brian Howie ni main dengan siapa-siapa. And then dua-dua mereka macam, tak, kiranya dia macam, saya tak tahu, saya main dengan dia petang tu. And then dia tak tahu lah dia balik ke tak, saya tak tahu. And then polis lepaskan mereka. Tapi polis ni ada satu firasat yang mengatakan mereka ni mesti sorokkan something is wrong with them. Jadi polis pun panggil sekali lagi Norma dan juga Maribel untuk bagi keterangan tentang apa yang mereka buat dengan Brian Howie, kena apa yang mereka main apa semualah. And then waktu Maribel di soal siasat, mereka tanyalah, Maribel, lepas hang main dengan Brian Howie tu, hang tak dekat rumah ke atau hang buat macam mana? Lepas tu dia kata, lepas main tu saya tak tahu, saya tinggal dia macam tu, saya balik rumah je lah. And then dia balik rumah dia lah. Tapi kan cik polis, Maribel cakap, saya rasa saya nampak Brian Howie jalan dengan seorang budak lelaki dalam umur 9 tahun macam tu. Dia pegang gunting dan dia jalan dengan Brian Howie menuju ke arah kilang tu. Saya nampak mungkin budak lelaki tu yang bunuh Brian Howie. Dekat sini kantoi Maribel. Sebab apa? Disebabkan pembunuhan Brian Howie ni terlalu ngeri, di mana badan dia disayat ataupun dihiris dengan gunting. Pihak polis tak bagi tahu media ataupun family sekalipun bahawasanya dia dihiris dengan gunting. Jadinya hanya pihak polis dan juga pihak medical yang tahu Brian Howie ni dihiris oleh gunting. Terutamanya gunting tu dia punya key, gunting. Macam mana Maribel ni boleh tahu kata dia kena hiris dengan gunting? Polis pun macam, kena hiris dengan gunting. Lepas tu macam tu je lah, saya nampak budak tu jalan dengan gunting. And then polis pun tahu bahawa dia yang melakukan pembunuhan tu, sebab benda ni kan tak official. Jadi macam mana hang boleh tahu gunting tu dibawa oleh seorang budak lelaki, sedangkan hal gunting tu tak disebarkan langsung pun. Jadi tertangkaplah Maribel ni. While Norma Bell tu pula, dia willing untuk bekerjasama dengan pihak polis untuk bagi tahu segala detail yang dia nampak, segala detail pembunuhan yang dia nampak kepada pihak polis. Maribel dan juga Norma Bell ni dinaikkan ke mahkamah lah untuk dilakukan persidangan untuk menentukan hukuman yang dia terima. Bagi Norma Bell ni, dia tak diberikan sebarang hukuman sebab satu, dia masih kanak-kanak, dan yang kedua, dia tidak terlibat sama sekali dengan pembunuhan kecuali dia sebagai orang yang dipaksa untuk melihat pembunuhan tu. Jadi dia tak dikenakan hukuman. Manakala Maribel pula, dia dikenakan hukuman penjara 12 tahun atas pembunuhan 2 orang kanak-kanak yang berusia 3 tahun dan juga 4 tahun tadi. Ada jiran yang cakap dia nampak Maribel duduk dekat belakang batu besar kat depan rumah dia, and then gelak sambil tengok kereta jenazah tadi lalu, kereta mayat tu lalu kan. Dia macam so dia macam seronok tau, dia psycho, dia seronok nampak ada orang mati, lagi-lagi dia pula yang bunuh kan. Jadi setelah dia dipenjarakan selama 12 tahun, dia keluar pada tahun 1980. Ketika tu dia baru berusia 23 tahun. Dia keluar saja daripada situ. Polis memberikan dia identiti baru supaya dia dilindungi daripada pihak media. Kiranya polis nak bagi dia kehidupan baru supaya kan dia kena tangkap pun masa kecil. Jadi kalau dia keluar tu masih adalah sikit masa depan untuk dia hidup. Jadi polis berikan dia identiti baru, di mana identiti tu nama atau alamat apa pun tak diketahui oleh sesiapa pun kecuali pihak polis. Basically dia membunuh atas sebab
daripada kecil lagi dia memang disiksa secara agresif oleh mak dia sendiri. Jadi benda tu sedikit sebanyak memberi kesan kepada dia, dan juga dia pun nak buat ke orang macam tu. Apa yang mak dia buat dekat dia, dia nak buat dekat orang supaya dia pun rasa puas macam mana mak dia rasa puas. Tu je cerita kita untuk hari ni. Apa pendapat hangpa tentang cerita tu, boleh komen dekat bawah. Jangan lupa subscribe, like and share video aku dekat kawan-kawan hangpa, manalah tahu berkenan di hati untuk melihat video aku lagi. So jangan lupa subscribe. Bye and stay tuned.